Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita sekali lagi berjumpa di suara kita untuk kita isilah apa-apa yang boleh kita ambil manfaat daripada buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Sarawak lah ya. Yang saya telah kongsikan dengan tuan-tuan. Saya dah bagi lagi hari tu. Dah bagi ya. Saya pun tak print-print lagi. Nak kena print juga. Di mana secara amnya pada kuliah yang lalu kita dah berkongsi tentang fiqh berkenaan. Ya. Di mana fiqhun nikah, fiqh pernikahan, ataupun juga dikenali sebagai fiqhuz zawaj. An-nikah dan az-zawaj, dia adalah kata yang sama erti, ya, sinonim. Ataupun dalam istilah Arab disebut sebagai kalimah mutaradifah, mana perkataan yang sama erti lah. Kadang-kadang disebut sebagai nikah, kadang-kadang disebut sebagai zawaj. Ya. Walaupun sebenarnya orang Arab banyak guna perkataan zawaj berbanding nikah. Ya, hatta kalau orang Arab nak kata saya sudah berkahwin, dia tak kata ana nakih, tapi dia kata ana mutazawwij. Saya dah berkahwin. I am married person. Ya. Ana mutazawwij. Ya. Kalau conversation biasa, orang Arab biasa guna zawaj. Zawaj ni makna nikah juga, kahwin juga. Ya. Adapun berkaitan dengan fiqh, kadang disebut sebagai fiqhun nikah. That means the science of marriage, ataupun fiqhuz zawaj, sama juga. Dan kadang-kadang disebut sebagai fiqhu al-usrah, the science of family. Ada juga yang guna perkataan atau istilah itu. Dalam konteks kontemporer ni macam Syekh Muhammad, bukan Muhammad, Syekh Abdullah Tayyar. Seorang ulama yang kontemporer jugalah. Dia macam ilmuwan jugalah. Dia banyak menulis buku-buku fiqh lah ya. Hatta dia ada mausu'ah, encyclopedia. Mungkin tuan-tuan tak familiar dengan beliau, tapi kita selalu bacalah buku beliau. Banyak buku dia tulis. Abdullah Tayyar. Dia panggil fiqh pernikahan ni sebagai fiqhul usrah, fiqh keluarga lah. Dan dalam konteks mazhab Syafi'i, macam Muhammad Zuhaili pun sebut fiqhul usrah juga dalam buku muktamad beliau. Al-Mu'tamad fi fiqh Syafi'i. Muktamad fi Syafi'i lah. Antara buku moden yang banyak dirujuk lah. Ya. Dalam konteks hari ni, kalau mazhab Syafi'i lah, ada dua fiqh yang agak familiar lah. Ya. Dua buku fiqh. Pertama, fiqh manhaji. Fiqh manhaji ni banyak dipelajari di masjid-masjid dan surau. Malah JAKIM ada terjemahkan buku itu. Tuan-tuan boleh beli. Ada jual di pasaran. Ya. Yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah. Ya. Jadi ditulis oleh 3 orang tokoh semasa. Ya. Satu lagi ialah Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Ya. The Standard of Syafi'i Side, maknanya buku fiqh yang standard dalam mazhab Syafi'i lah. Sebahagian besar yang dimuatkan dalam buku itu ialah yang standard-standard. Jadi dua buku ni antara yang terpemah lah kita kata hari ni. Saya tak pastilah yang muktamad tu ada terjemahan atau tidak, saya pun tak nampak. Tapi kita baca yang Arab lah ya, yang Arab. Baik, dia pun memanggil fiqh ini sebagai fiqhul usrah. Ya. Dan sebagian yang lain memanggil sebagai fiqhul ahwal asy-syakhsiyah. Ya. Fiqh of personal affairs. Samalah. Dia merujuk kepada kekeluargaan. Ya. Nama ni kita boleh bagi tuan ya. Balas sebahagian perkara pun nama ni kita yang taruh, ya, ulama yang taruh ya. Dan kadang masing-masing ada term masing-masing ya.
La musyahata fil istilah. Istilah ni tak ada apa-apa. Dalam banyak bidang lah. Ya. Dan sebahagian perkara pun memang istilah tu tidak ada pada zaman dulu. Dia ada pada zaman hari ni. Kerana istilah ni dia merujuk pada bahasa. Dan bahasa dia boleh berkembang daripada satu zaman kepada satu zaman. Ya. Ada benda dulu-dulu dia tidak dikenali perkataan itu. Tapi hari ini jadi top. Ya tak? Ya. Dan dulu saya ingat saya pernah hurailah pada tuan-tuan perkara ini. Ya. Baik, jadi last kuliah itu saya dah kongsikan sikit sebanyak secara amlah tentang kedudukan ilmu ini dalam Islam, dalam syarak. Ya. Dan of course dalam buku-buku fiqh, buku fiqh memang ada fiqhun nikah, fiqhul zawaj, ya, the science of marriage, dia memang ada. Kerana ia satu bidang daripada bidang-bidang ilmu syarak yang lain. Ya, kita ada bidang ibadat. Ya, the science of worshipping. Tuan-tuan duduk belajar tu belajar tentang taharah, belajar tentang semayang, belajar tentang puasa, belajar tentang haji, zakat, ya. Itu dia panggil ibadat. Ya. Di mana dia banyak membincangkan tentang kita dengan Tuhan. Ya. Saya pun di sebagai tempat saya ajar fiqh ibadat Ya. Malah ada satu surau tuan-tuan 2 kali di Taman Melawati. Lama dah saya ajar surau tu. Before PKP lagi. Saya ingat 5 years old. Lewat sikit daripada surau ni Ahad pertama saya ajar fiqh taharah. Dululah. Sekarang dah masuk fiqh semayang dah. Sabtu kedua saya ajar fiqh puasa. Dua-dua ni ibadat Tapi di tempat lain saya ajar daripada awal daripada taharah, masuk semayang. Dan di penjarah tu pun saya ajar fiqh ibadat. Daripada taharah sekarang dah masuk semayang. Nak habis dah buat semayang. Itu pun dalam 5 tahun macam tu. Itu satu bidang ibadat. Semua orang tahu. Kemudian ada bidang-bidang yang lain. Ya, kita ada bidang muamalat. Ini di surah Ikhwan saja muamalat. Saya ingat dah 6 tahun kot. Macam itulah cerita dia. Ya, PKP pun dah 4 tahun. Before PKP saya ingat 2 tahun macam itulah ya. Dan di sebahagian tempat yang lain ya. Muamalat pun satu bidang juga yang ada dalam Islam ya. Dan dia satu ilmu yang penting juga. Sepenting ibadat Dan sebagian hal muamalat sebenarnya lebih penting daripada ibadat. Ya. Baik. Kemudian kita ada munakahat ni zawaj ataupun ahwal syakhsiyah. Dan di samping bidang-bidang yang lain kita ada jinayat, ada qada, ya, ada sebagai ulama dia mengasing-asingkan antara jinayat dengan qada. Jinayat ni masuk hukum jenayah Ya, qisas, hudud, ta'zir yang ada dalam syarak yang berasal kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya. Yang betul-betul syarak ya. Yang berasal pada wahyu sebahagian daripadanya ataupun sebahagian besar daripadanya dan sebahagian lagi based on ijtihad di bawah ta'zir. Ya. Macam kita kata negeri-negeri ni dia ada juga enakmen syariah dia tu. Dan sebahagiannya daripada ijtihad qadi ataupun panel-panel penggubah undang-undang tu. Ya. Dia bukanlah hukum Allah secara khusus tapi dia peruntukannya beri oleh syarak di bawah suluk ta'zir itulah. Dan saya dulu pun memang belajar subjek undang-undang syariah di Malaysia. Masa saya buat master dulu, satu subjek je. Ya. Kawan-kawan kita ada pendedahan dalam bab ni. Ya. Dan uniknya Malaysia ni pasal masing-masing ada pentadbiran agama masing-masing. Dan undang-undang kadang-kadang dalam satu kesalahan tu dia tak sama. Dia tak sama. Lain-lain negeri, lain-lain. Ini ijtihad. Ya. Dan dia boleh ditambah baik daripada satu masa pada satu masa. Pasal ijtihad ni pada manusia. Manusia dia tak perfect. Kalau memang daripada Allah, no kompromi atau Rasul. Cuma dari sudut pelaksanaan tu
ada isu teknikal yang bersabit dengannya. Tapi yang asalnya tu dia daripada kita. Dan boleh berbeza sebenarnya daripada satu tempat pada satu tempat dan satu masa pada satu masa yang lain. Ya. Jenayah ni pun dalam banyak hal ada yang fix, tapi dalam banyak hal juga ada yang fleksibel. Ya. Macam zaman Rasulullah lah, zaman Rasulullah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi rotan peminum arak ni hanya 40 kali saja. Ya. Kata Abdullah bin As-Sa'id dan Sunan Abi Daud, Nabi, Abu Bakar dan permulaan pada pemerintah Umar. Arak kalau orang minum kok sabit lah, bila sabit apa gitu ini, 40 kali je rotan. Ya. Tapi zaman Umar dia tambah sikit. Selepas tahun 2 gitu dia tambah. 40 ke jadi 80. Itu ijtihad dia lah. Balik zaman Ali, Ali balik kepada 40. Kata Ali, daraba Rasulullah arba'in. Wa daraba Abu Bakar arba'in. Wa daraba Umar samanin. Al-kullu sunnah. Wa hadha ahabbu ilayya. Dia kata Nabi dulu watan 40. Abu Bakar pun watan 40. Umar watan 80 dia kata. Semua adalah sunnah. Tapi ini yang lebih disukai olehku. Ya. This is the most preferable for me. Hak mana sah? Hak 40 tu lah. Pasal ada riwayat lain dia kata Ali balik 40. Jadi dia kata hak lain-lain tu okey belaka. Tapi hak aku suka hak 40 tu lah. Hak Nabi dan Abu Bakar buat. Kerana ijtihad Umar buat tu, kerana Umar buat tu ijtihad dia. Dia boleh balik pada yang asal. Macam tu lah cerita dia. Ya. Sama juga dalam konteks pernikahan pun, zaman Rasulullah, ya, cerai talak 3 sekaligus dalam satu majlis, jatuh satu je. Ya. Kana talaqu fi ahdi Rasulillah wa Abi Bakar wa sadran min khilafati Umar. As-salasu wahidatun. Ya. Kata Ibn Abbas dalam Sahih Muslim, dulu-dulu zaman Rasulullah talak 3 sekaligus dalam satu majlis lah, maknanya dalam satu occasion. Aku juga mau talak 3. Bahagia tu lalu. Dan Abu Bakar juga, dia kata 3 tu satu. Ya. Dan itu yang dilakukan juga pada awal pemerintah Umar. Summa qala inna an-nas qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahumul anat law amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Ya. Maka zaman Umar tu orang mudah juga bini dia. Sikit-sikit taklah 3. Sikit-sikit taklah 3. Umar kata, popok ni benda boleh anju-anju. Apa dia buat 3 selalu? Ya, tahu anju-anju, makna selu-selu lah. Dia boleh buat one by one. At-talaqu marratan. Ya Allah Ta'ala ajar ni one by one, satu demi satu. Dia bahaya 3 selalu. Kalaulah kita boleh tetapkan kepada mereka, yakni 3 tu jadi 3 selalu, maka kami pun tetaplah, ataupun Umar pun tetaplah kat atas mereka. Dan Umar yang buat 3 jatuh 3 tu, belum tu 3 jatuh 1. Ya. Sebab tu Qardawi dalam buku fiqh pernikahan beliau dan dalam fatwa beliau juga, sebab tu Qardawi kata sebahagian mengambil pendapat Umar, which is banyaklah hari ni ambil pendapat Umar, tapi sebahagian yang lain ambil pendapat yang ada dalam syarah awal-awal tu, Nabi buat, Abu Bakar buat. Ya. Dan di Mesir dulu pun tuan-tuan pekat awal dia ambil hak tu. Tapi after that dia ambil hak 3 jatuh 1 lah. Cerita dia ijtihad. 3 jatuh 3 tu ijtihad Umar. Ya. Dan sebenarnya kalau kita belajar fiqh secara mendalam, memang Umar ni banyak tambah lah ataupun buat pembaharuan dengan ijtihad-ijtihad beliau yang ada lah. Banyak lah. Azan 2 kali zaman dia. Kata kita nak balik azan sekali, hari Jumaat tu kan tak ada apa masalah pun. Pasal Nabi dah Abu Bakar buat begitu. Tapi kalau 2 kali itu ijtihad Umar. Boleh saja kita balik kepada yang asal. Ya. Zaman Umar tuan-tuan, zakat tak diberi kepada apa nama tu? Zakat ada 8 asnaf kan? Mu'alaf dia tak bagi.
Ijtihad dia. Dan sama juga harta rampasan perang, dia tak bagi kepada tentera. Pasal tentera dah ada gaji. Nak bagi buat apa lagi? Kalau ikut kan, harta rampasan perang ni mesti dibahagi-bahagikan. Satu bahagian Allah dan Rasul. Satu bahagian tentera tu. Tentera pula dapat dua bahagi pula. Satu untuk dirinya, satu untuk haiwan yang dia join dalam tentera tu lah. Umar tak bagi. Pasal apa dia kata nak bagi pada tentera? Haiwan tu saya tak pastilah dia bagi atau tidak. Tapi tentera memang dia tak bagi. Pasal apa dia tak bagi? Pasal mereka diberi gaji secara tetap. Jadi harta rampasan perang diambil oleh Umar untuk negaranya. Jadi harta dan khazanah kerajaan. Al-Ghanaim atau Al-Ghanimah itu ijtihad lah kan. Jadi fiqh pernikahan ni sebenarnya sebahagian besar dia fix lah. Tapi sebahagian lain ada isu-isu yang melibatkan ijtihad. Which is dia boleh berubah. Daripada satu masa pada satu masa yang lain. Ya. Baik. Okey, balik pada pernikahan kita. Dan Syekh Ahmad Sarawak tuan-tuan, ada pendahuluannya secara ringkas. Kemudian dia masuk bab yang pertama yang saya nak baca malam ni lah. Ya. Walaupun tak ada buku, tuan-tuan boleh tengok dalam PDF tu. Di mana bab pertama yang diutarakan oleh beliau ialah bab tentang anjuran dan hukum pernikahan. Ya. Anjuran pernikahan ni maksudnya ialah kepentingannya, kelebihannya, dan kenapa Allah Ta'ala dan Rasulnya ataupun Islam ini mensyariatkan perkahwinan dan kekeluargaan. Dia bab mari 6 poin. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat buku-buku fiqh yang lain lebih banyak lagi. Ada sampai 10, ada sampai 15. Ya. Adalah hak mari sikit, hak ni buat main sikit. Kalau gabung-gabung banyak juga kan. Ya. Tapi yang dia bawa tu basic lah, supaya kita ada idea. Pertama katanya, perkahwinan ni adalah sunnah pada Arbiya dan pada Rasul alaihimussalatu wassalam. Ya. Maksudnya nikah-nikah atau kahwin ni, berkeluarga ni, dia bukan benda baru. Dia telah dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Yang paling obvious ialah Nabi Adam alaihissalam. Duduk dalam syurga seorang-seorang. Allah Ta'ala pun buatlah Hawa untuk menjadi temannya. Very obvious. Dan begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Mereka bukan sahaja berkeluarga, malah mereka ada anak-anak dan zuriat yang tersendiri. Dan Allah Ta'ala rekodkan dalam ayat Quran, antaranya dinukilkan oleh si pengarang itulah. Surah Ar-Ra'd 2 ayat 38. Ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Ya. Wa ma kana li Rasulillah an ya'ta bi ayatin illa bi iznillah. Ya. Li kulli ajalin kitab. Betul nak baca tu? Betul nak baca ayat tu? Haji buka buku tu lah. Tak apa, Quran ada. Kata Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelum pada kamu. Kerana Nabi ni Nabi yang terakhir. Rasulullah ni Rasul yang terakhir. Jadi sebelum dia mestilah ada Nabi-Nabi dan Rasul. Ya. Dan Allah Ta'ala kata, kami jadikan bagi mereka itu, waja'anna lahum azwajan wa zuriyah. Isteri-isteri dan anak-anak. Ya. Nabi Adam ada isterinya. Lepas Nabi Adam, Nabi Nuh ada isteri. Betul tak? Kan kisah Nabi Nuh tu ajak anak dan isteri dia naik kapal, dia tak nak naik tu. Ya. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik dengan aku. Lepas tu dia tak nak naik. Ya. Masih ada isteri dia, ada anak lah. Ya. Walaupun tak semualah Allah Ta'ala sebut in spesifik Nabi-Nabi yang ada anak dan isteri ni. Tapi sebahagian besar disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Ya. Nabi Ibrahim, confirm lah ada isteri. Ya. Habis tu ada anak tu. Ismail dan Ishak. Mana datangnya? Ya. Ada isterinya. Ya. Apa nama? Nabi
Syuaib ada isteri, tak tahulah apa orang isteri dia. Tapi ada anak juga, tak tahulah apa orang anak dia. Yang disebut dalam Quran 2 orang lah. Dalam surah Al-Kahfi tu. Ya. Qalat ihdahuma ya abati ta'jirhu. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ya. Nabi Musa dia berjumpa dengan Nabi Syuaib. Dan anak Nabi Syuaib ada 2 orang wanita. Dia minta bapak dia ni, Nabi Syuaib, ambil Musa bekerja dengan dia. Ya abati istajirhu. Wahai bapakku, ambil Musa sebagai pekerja kita. Ya. Tuan-tuan belajar dalam muamalat, dalam babul ijarah, bab upah tu dia pakai ayat ni lah. Ya. Sebagaimana jual beli, ya. Upah juga telah berlaku sejak zaman terdahulu, seawal Nabi Syuaib. Sebenarnya sebelum tu pun boleh jadi berlaku. Tak semestinya bila dia disebut zaman Nabi-Nabi tertentu, ia baru bermula pada zaman itu. Tak semestinya. Ya tak? Bab upah ni disebut zaman Nabi Musa dan Syuaib tu. Tapi sebelum tu boleh jadi dilakukan juga. Pasal benda ni keperluan manusia. Macam kita kata jual beli pula juga. Jual beli disebut dalam Quran bila? Surah Kahfi juga, Ashabul Kahfi tu bila dia bangkit daripada gua kan dia nak pergi makan ataupun dia nak makan. Ya. Ya. Dia hantar salah seorang daripada mereka bawa duit pergi beli makanan. Itu sebut tentang jual beli tu. Tapi takkan jual beli bermula zaman Ashabul Kahfi kot. Lebih awal lagi. Cuma Allah Taala sebut hak related dan relevan tu masa itulah. Ya. Dia bangkit daripada gua, lapar. Hantar member tu pergi beli makanan, buat duit kan. Tengok-tengok duit zaman dulu, 300 years ago. Oh, rupanya dia tidur 300 tahun. Dia pun tak tahu. Duit tu tak laku dah. Ya tak? Ya. Dan dikatakan Ashabul Kahfi ni selepas zaman Nabi Isa lah, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Dikatakan begitu. Allah Ta'ala tak sebut pun. Bila? Bahkan di mana? Ya. Dan begitu juga ada hal-hal yang lain. Kerana tak ada kepentingan syarak pun. Ashabul Kahfi ni duduk zaman bila, kat negeri mana, tak ada kepentingan syarak. Yang syarak nak sampai pada kita, ataupun yang Allah Ta'ala nak beritahu, isi kandungan dia tu, keimanan dia tu. Ya tak? Tapi katanya dia antara Nabi Isa dengan Nabi Musa lah. Nabi Muhammad lah. Dan dia adalah pengikut Nabi Isa yang beriman dengan ajarannya. Katanya begitulah. Ya tak? Itu yang timbul hari itu. Ashabul Kahfi ni Kristian ke tidak? Nasara ke tidak? Tidak. Kata ahli sejarah begitulah ya, tapi tak confirm. Ya. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Baik. Jadi cerita dia suruh Nabi Musa bekerja dengan dia, ya. Dan dia kata sebaik-baik orang yang kita ambil bekerja dengan kita adalah al-qawiyyul amin, orang yang kuat lagi amanah. Ya. Kalau kita tengok penjelasan dalam tafsir itu, dia kata Nabi Musa ni nak diambil bekerja sebagai pengembala kambing lah. Nabi Musa seorang yang kuat dan dia juga seorang yang amanah. Ya. Nak jaga kambing kena kuat. Tak kuat tak boleh jaga kambing. Bukan jaga kambing depan rumah. Nak pergi hantar pada pasir ni, jaga sana tengah-tengah panas terik ni. Kan? Kadang-kadang di lembah, kadang di balik bukit, di atas bukit, macam-macam. Dan perlu yang amanah juga. Ya, kadang-kadang pengembala kambing ni dia tak tahu pun berapa ekor kambing dia. Lala kawan tu pergi jual. Susah. Dia nak 2 ni. Satu kuat, satu amanah. Ha? Kuat tak amanah tak boleh. Amanah tapi tak kuat tak boleh juga. Ya. Ya. Baik. Jadi cerita dia Nabi Syuaib ada anak dah ada isteri lah, confirm lah ya. Dan begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Saya tak tahulah aku ada Nabi yang tidak kahwin. Tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, para anbiya mereka kahwin. Ya. Dan disokong oleh beberapa hadis Nabi SAW. Ya. Antaranya hadis yang tak sebut dalam buku tu. Tapi dalam bab pernikahan, kita belajar dalam fiqh pernikahan ni, hadis-hadis tentang berkeluarga ni adalah amalan orang terdahulu di kalangan para anbiya, memang ada. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi, arba'atun min sunanil mursalin.
Ya, ada 4 perkara, ia ada sunnah para rasul, yakni yang terdahululah sebelum pada Rasulullah. Ya. Aswak, bersih mulut. Ya. At-ta'attur, memakai wangi-wangian. Ya. Al-khitan, potong. Tahu ah? Khitan lah, sunat. An-nikah, nikah kahwin. Ya. Jadi 4 benda ni kata Nabi, min sunanil mursalin. Ia adalah praktis rasul-rasul yang terdahulu. Dan adalah beberapa yang lain. Cerita dia berkeluarga ni adalah amalan para anbiya terdahulu. Ada masyarakat terdahulu juga. Ya tak? Sebelum Nabi Muhammad SAW, orang Arab memanglah berkahwin. Cuma cara kahwin dia macam-macam. Ya. Dan disebut oleh ulama-ulama kita lah, cara kahwin orang Arab jahiliah ni banyak tuan. Ada 5-6 macam tu lah. Ada kahwin dengan walinya. Itu cara yang paling bagus sekali. Yang paling beradab. Yang paling terhormat. Dia panggil respectful marriage. Maknanya orang Arab buat memang dihormatilah cara lagu ni. Di mana bila kita nak kepada seorang wanita, kita jumpa dia punya wali dan wali mengahwinkannya. Sudah dilakukan pada zaman jahiliah. Ya. Dan bila Islam datang, Islam endorse. This is the way. Inilah cara yang betul. Dengan pensyariatan tertentu. Tak ada lah exactly macam tu. Tapi basic dan prinsip dia begitu. Kahwin dengan keizinan wali. Dan wali lah yang menikahkannya. Cuma bila Islam datang ni, dia adalah syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun tertentu. Ya tak? Wali pun kena ada syarat dia juga. Ya tak? Perempuan tu masuk Islam, jadi mu'alaf lah. Lepas tu dia nak berkahwin, pasal dia bujang kan. Takkan bapak dia nak kahwinkan dia, bapak dia non-Muslim. Tak boleh. Adalah tuan-tuan, dia punya syarat-syaratnya tu. Wali mesti ittihad, adain mesti Islam lah sesama kita. Kalau kita, anak dia tu orang Islam nak kahwin, wali dia mesti orang Islam juga. Dan bapa dia tidak Islam atau non-Muslim, mesti berpindah kepada wali hakim. Itulah cerita dia. Ya. Wali mesti orang yang adil, orang yang siqah. Zaman jahiliah dulu tak ada wali tak siqah pun tak apa, pasal hukum hakam syarak tak ada lagi. Tapi Islam mai, selain daripada wali mesti sama agama dengan anaknya, mana mesti Islam jugalah. Dia juga mesti orang yang adil dan siqah, orang yang dipercayai. Tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa yang kecil dan tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah. Wali pakai luar pendek, tak boleh tu. Tak? Minum arak, tak boleh. Hatta kalau tak buat dosa besar pun, tapi duk buat dosa kecil non-stop, tak boleh juga. Tak? Kita ni tuan, kalau ikut betul-betul standard mazhab Syafi'i, anak pun tak jadi wali tuan. Sikahkah kita ni? Adilkah kita ni? Adil ni maksudnya cukup sifat seorang mukmin. Ya tak? Dosa besar tak buat, dosa kecil pun dia tak buat secara terus-menerus, dan dia tak buat benda-benda yang kalau kita lihat, ini bukan orang yang beriman. Tak mari sembahyang berjemaah 5 waktu, tak adil dah. Ya. Tuan. Apa lagi? Pakai bola pendek, lagi tak adil. Adil ni bukan adil yang kita duk faham tu ya. Justice, fairness, bukan begitu. Adil dalam fiqh ni maksudnya, dia cukup sifat sebagai seorang yang beriman. Tidak melakukan dosa yang besar, tidak terus-menerus melakukan dosa yang kecil, dan orang yang bermaruah. Dijaga credibility dia sebagai seorang yang beriman. Macam itulah cerita dia. Ya tak? Hak wajib dia buat, hak haram dia tinggal. Kalau ikut standard tu, saya ingat, saya pun tak jadi wali. Juru nikah tu tak jadi wali tu. Kalau hak betul-betul standard lah. Mazhab Syafi'i, hak tu hak paling standard. Wali mesti adil dan siqah. Tak boleh hak tadi lah. Tak boleh buat dosa besar, tak boleh terus-menerus melakukan dosa yang kecil, dan tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah dirinya sebagai seorang yang beriman. Habis tu hari ni ramai duk jadi wali tak adil mana tu, mana tidak cukup sifat sebagai orang yang betul-betul beriman tu.
kita pakai qaul yang kedua, yang tidak sekuat qaul yang pertama. Kalau hak betul-betul standard, dia mesti adil lah. Hak nombor 2 lah. Di mana wali yang fasik, lawan kepada adil ni fasik sebenarnya. Ya. Kalau tak cukup sifat adil tu, dia jadi fasik. Ya. Yalah, kalau buat dosa besar, fasik lah. Kalau tak buat dosa besar pun, buat dosa kecil, tapi terus menerus, fasik juga. Of course lah, kalau orang tu orang yang tidak menjaga maruah dan credibility dia sebagai seorang yang beriman, fasik juga. Ya. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang dhaif lah, ataupun yang agak lemah lah berbanding pendapat yang pertama tadi. Wali yang fasik boleh menjadi wali. Ya tak? Ya. Kita pakai hak tu lah. Kita tak pakai hak betul-betul standard, kita pakai hak nombor 2. Kalau pakai hak betul-betul standard, tu bukan kata kita jadi wali. Juru nikah tu pun tak boleh jadi wali. Ya tak? Jadi adalah syarat-syarat ataupun tata cara tertentu, ya, dengan saksinya, ya. Gitulah nak cerita dia. Okey. Apa nama tadi? Jadi ia sunnah para nabi dan umat yang terdahulu juga, ya. Itu satu cara lah, ya. The most respectful marriage pada zaman jahiliah. Kemudian ada lagi cara-cara yang lain. Ada cara tu dia tak melalui wali, perempuan menikahkan dirinya sendiri. Dia cari hak dia kena, ataupun memang dia ada boyfriend dia lah. Ya. Kemudian dia kahwin, ya. Dia kahwin dia sendiri. Aku nikahkan diriku denganmu. Macam tu lah. Perempuan nikahkan diri dia sendiri bila dia berkenan kepada seorang lelaki. Ada pula yang jenis dia pilih. Beratur 5 orang lelaki depan dia, kemudian dia pilih. Hak mana hak dia nak, dia ambil, kemudian balik berkedudukan dengannya. Dan mungkin ada lagi lah cara-cara yang lain. Hak lain tak pakai kawal belakang. Ya tak? Islam tak endorse. Tak boleh pakai hak tu. Ya? Dia mesti kahwin dengan wali. Cuma adalah cara-caranya. Cerita dia benda ni diamalkan, ya. Dan diteruskanlah kerana keperluan manusia. Ya. Itu poin nombor 1. Kemudian poin nombor 2, pernikahan ini selain daripada ia sunnah para anbiya dan juga rasul terdahulu, of course lah yang telah dilakukan juga oleh masyarakat atau manusia yang terawal. Ya. Pernikahan ni juga, tuan-tuan, salah satu tanda kekuasaan Allah. Ya. Ada di mana ayat Quran tu, surah Ar-Rum kan, ayat 21. Memang adalah dalam buku-buku fik. Hatta kalau tuan-tuan, tak tahu lah tuan-tuan masuk kursus perkahwinan atau tidak. Penekanan yang diberikan dalam kursus itu ialah kita suami isteri ni mesti saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Dia pakai ayat tu lah. Ya. Di mana kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Antara tanda kebesaran Allah ialah Allah Ta'ala jadikan kamu ni hidup berpasang-pasangan. Itu tabiat manusia lah. Berpasang-pasangan ni maksud dengan pasangan yang betul lah. Azwaj maksudnya ada suami, ada isteri. Ada lelaki, ada wanita. Kalau lelaki dengan lelaki, dia tak panggil azwaj. Begitu juga kalau wanita dengan wanita, dia tak panggil azwaj. Ya. Dia zauj plus zaujah. Zauj ni makna lelaki lah, suami, ya. Zaujah ni makna wanita lah, isteri. Campur dua tu, dalam konteks plural dia panggil azwaj. Ya. Mana suami-suami dan isteri-isteri. Antara tanda kebesaran Allah ialah dia menjadikan kamu ni berpasang-pasangan dalam braket suami dan isteri lah. Ya. Litaskunu ilaiha. Pasal apa mereka banyak ambil dalam konteks berkasih sayang? Pasal Allah Ta'ala kata litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang-tenang dengannya. Litaskunu daripada perkataan sakinah. Sakinah ni maksud tenang, relax. Ya, tenteram, itu makna sakinah. Macam tuan-tuan belajar dalam bab semayang kan? Ya. Nabi tengah semayang, tiba-tiba bunyi kat belakang, gu 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 gu. Dia panggil jalabatu rijal. Habis semayang Nabi tanya, masya'nukum, pasal apa kamu begitu? Dia kata istajalna ila solah. Kami lorak nak masuk semayang pasal masbuk. Betul tak?
Bukan muafik belaka, hatta zaman Rasulullah pun. Sahabat ada je yang masbuk. Nabi pun ada kes masbuk juga 3-4 kali. Ya tak? Kita memang ada masbuk selalu lah kan. Tapi steady je. Ya. Jangan lorak sangat sampai berlari-lari, tak boleh. Tidaklah haram di sisi majoriti, tapi mereka memakruhkan, lama tak bagus lah ya. Biasanya mereka lorak ni masa imam rokok lah. Betul tak? Nak widah tu, kalau lepas rokok, oh lah rugi pula 1 rakaat. Nak widah je larilah sikit. Tak payah tengok orang buat begitu. Kita buat gitu juga tak? Ya. Ataupun bila kita dengar imam tu tengah qiyam, dia dah baca surah dah. Mungkin hujung-hujung ni. Tak dan ni, dia lorak mari lari. Ya. Tak payah lari, relax je. Ha, bila habis main Nabi tanya, pasal apa korang bising-bising ni? Kata kami lorak nak semayang. Nabi kata, la taf'alu. Jangan buat begitu. Idza ataitumus solah fa'tuha bisakinah. Ma fatakum fa'atimu wa ma adraktum fasallu. Nabi kata jangan kamu buat begitu. Bila kamu mendatangi solat adalah kamu datang dengan sakinah. Perkataan yang sama lah. Litaskunu daripada perkataan sakinah. Cuma sakinah tu dia masdar. Taskunu tu dia panggil fi'il mudhari'. Ya. Maksud dia tenang lah. Yang kamu buat bila kamu mendatangi semayang, Nabi kata adalah kamu datang dengan tenang. Apa yang kamu dapat, kamu dapatlah. Apa yang kamu tak dapat, kamu sempurnakan. Ya tak? Jadi tak payah Nabi kata lari-lari begitu. Atas ada sahabat Rasulullah SAW, nama dia, siapa nama dia? Allah lupa pula. Siapa nama dia tu? Allah. Bila dia masuk semayang, Nabi rokok. Apa dia buat? Faraka'a duna saf summa masya ila saf. Masuk-masuk Nabi rokok. Dia rokok denu lagi. Lepas tu dia berjalan sehingga dia masuk ke dalam saf. Artinya dia berjalan sambil rokok. Ya. Jadi kalau tuan-tuan masuk semayang lewat, imam dah rokok, tuan-tuan rokok kat ujung, tidak haram, malah tidak makruh. Malah sebagai ulama menggalakkan begitu dalam buku kufik. Kita rokok di belakang saf. Kemudian kita berjalanlah dalam keadaan rokok masuk ke dalam saf. Sanggup buat? Tak payah ustaz, tak payah tuan-tuan buat. Ustaz buat pun habis ya. Apa pesing dia kata ni rokok sambil berjalan. Kan dalam buku fik ajar begitu. Tapi saya yakinlah tak berani buat begitu. Tak ada orang yang berani buat begitu. Saya yakinlah tak ada orang berani buat begitu. Tak kisahlah kan. Tak wajib pun. Tapi kalau buat begitu tidak ada masalah sama sekali. Ya. Yang penting jangan berlari. Ya. Siapa nama sahabat tu? Lupa. Tapi dia kisah yang masyhur sekali lah ya. InsyaAllah. Okey, jadi dia tanda kebesaran Allah. Litaskunu ilaiha, untuk kamu tenang-tenangkan. Ya tak? Pasal apa hari ni tuan-tuan? Statistik perceraian 20%. Muslim dan non-Muslim lah. Kalau 100 orang berkahwin, ni statistik tahun 2016, 2017 macam tu lah. Ya. Kita belajar subjek fiqh pernikahan dulu, kita tahulah. Malah saya juga lihat wawancara lah masa tu Menteri Wanita dan Masyarakat ni, Dr. Masyitah masa tu. Dia menteri ke dia timbalan menteri ya? Tapi TV Hijrah ada pernah buat sembang-sembang tu kan kat TV. Saya tengok. Dia ada bincang pasal bab perceraian tu. Dia pun sebut statistik yang sama lah. Di mana rakyat Malaysia ni 100 orang yang kahwin, 20 bercerai. Mana 20% lah. Merangkumi Muslim dan non-Muslim. Cuma daripada 20% tu majoriti Muslim lah. Sebab rakyat Malaysia kan 65% Muslim. Ya. Bukan 65, 59. Orang Islam Malaysia ni yang Islam 59%. Lebih kurang itulah nak cerita kan. Pasal apa ramai orang bercerai? Banyak sebab lah. Salah satu sebab tok serasi katanya.
balas umur. Ya tak? Tak tenang. Ya tak? Ya. Sedangkan itu dia panggil tujuan atau objektif kepada pernikahan. Litaskunu ilaiha, supaya kita hidup secara bahagia bersamanya. Ya. Dan kalau kita tak bahagia tuan-tuan di atas sebab-sebab tertentu, bercerai ni harus sebenarnya. Ya. Tak ada masalah. Tidak haram, tidak makruh. Malah sebagai ulama mengharuskan. Jika tak mencapai maksud dan objektif kepada perkahwinan. Apa objektif terbesar perkahwinan? Bahagia, tenang. Kalau tak serasi, hari-hari bala, cerailah. Bila sudah tidak boleh didamaikan lagi. Ya, Islam pun ajar, bila dah tak boleh berdamai, habis ya. Kan? Carilah haluan masing-masing. Baik, cerita dia begitu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah Ta'ala jadikan di antara kamu ni, suami isteri ni, mawaddatan warahmah. Sifat kasih sayang dan sifat kesian belah. Jadi ada 3 lah situ. Pertama, sakinah, tenang, relax, bahagia. Yang kedua, mawaddah, kasih sayang. Dan yang ketiga ialah rahmah, kesian belah. Ya. Ya. Jadi suami kalau tak suka isteri macam mana pun, dia kena ada juga kesian belah apa itu ini. Isteri pun sama juga. Ya. Ya. Dan Allah Ta'ala kata, inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan ini adalah tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Jadi ada 2 poin di situ. Kelebihan, kepentingan dan termasuklah konteks anjuranlah kepada pernikahan ataupun berkeluarga. Ya. Dan ada lagi lah 4 poin yang lain yang disebut oleh beliau. Ya. Yang kita akan kongsi pada kuliah akan datang. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Muslimat ramai malam ni. Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Any question? Haji Insaf tak ada? Datuk Insaf tak ada malam ni? Nama dia apa? Anda pun lupa. Ada dia? Tak ada? Oh. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada? Muslimat tak ada nak tanya? Tak ada, insya-Allah Taala. Nanti kita sambunglah ya. Sikit sebanyak pesan kita dalam hal ni, mudah-mudahan bolehlah menambahkan ilmu pengetahuan kita dan meluaskan minda kita, dan at the end kita boleh perbaikilah sikit sebanyak ya. Aku Lukraza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.